Hari Kebangsaan dilancar Disember ini. Tiada kampung terkecuali program Sejati Madani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Otto Uthman. Permohonan Malaysia untuk sertai BRICS dapat sokongan padu 5 anggota asalnya, Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara itu dimaklum rakan sejawatan dari Ethiopia, Dr. Abiy Ahmed Ali, sewaktu pertemuan mereka semalam. Dia kata, dalam mesyuarat 8 negara asas tu yang dipengusikan oleh Vladimir Putin, Presiden Rusia, belah kanan dia Xi Jinping, Presiden negara China, belah kiri dia Perdana Menteri India Narendra Modi. Dia kata nama negara yang pertama diusulkan Malaysia. Putin cadang sokongan kuat dan padu oleh negara China dan India dan Brazil dan Ethiopia dan Afrika Selatan. Terus tak ada soal orang terima Malaysia ini sebagai anggota BRICS yang baru. Perdana Menteri Ethiopia turut memaklumkan imej Malaysia sangat baik. Justru tidak hairan apabila daripada lebih 30 negara yang memohon, Malaysia antara yang berjaya menyertai blok itu dan secara rasmi diiktiraf sebagai satu daripada 13 negara rakan baharu dalam BRICS. Program Sejahtera Komuniti Madani, Sejati Madani akan melibatkan semua kampung di seluruh negara. Perdana Menteri beri jaminan tiada kampung akan terkecuali meski pelaksanaannya tidak dibuat serentak. Aktiviti peningkatan sosioekonomi menerusi Sejati Madani akan dilaksana guna peruntukan RM1 bilion dalam Belanjawan 2025. Dana itu perlu diurus dengan amanah untuk capai matlamat dan elak ketirisan. Dan yang terakhir dijemput DPKK Kampung Jamuan. Jadi Sejati Madani ini kita seolah-olah bagi satu tanggungjawab, cabaran langsung pada orang kampung. Nah, paling minimal 50,000, maksimal 100,000. Imamnya, ketua kampungnya, pengulunya, persatuan belianya, wanitanya, datang kuasa masjidnya, koma duduklah runding betul-betul. Teman bagi dana, wang, koma putuskan. Dalam pada itu, bagi memastikan lebih ramai terima manfaat Sejati Madani, Jabatan Penerangan diarah tingkatkan kefahaman masyarakat berkait inisiatif berkenaan. Fokus tertumpu kepada cara buat permohonan. Kita dapati antara isu yang dihadapi bukan sekadar maklumat mengenai program, tapi mungkin cara untuk membuat permohonan. Di sini saya telah mengerahkan Jabatan Penerangan dan juga khususnya badan seperti organisasi seperti Komuniti Madani untuk pertama tingkatkan pemahaman tentang cara membuat permohonan. Kedua, kita akan kenal pasti komuniti-komuniti yang sewajarnya layak tapi mungkin mereka tak tahu ataupun mereka tidak faham cara untuk membuat permohonan itu. Lebih ramai pelajar akan dihantar ke China bagi menjalani latihan TVET jangka pendek dan sederhana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan usaha itu boleh dilakukan berikutan kenaikan peruntukan TVET. Kami juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak BIFANG di China untuk menghantar lebih lagi pelajar-pelajar dari pelbagai kaum, termasuk masyarakat China dengan kerjasama sebuah college dan untuk pelajar India juga dengan college yang dikenalikan. Begitu juga untuk pelajar-pelajar Sabah dan Sarawak, kita juga telah menghantar pelajar-pelajar Tibet ini keluar negara. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan Deepavali di Bagan Datuk.
Dalam pembentangan belanjawan 2025, peruntukan TVET diumum naik kepada 7.5 bilion ringgit selari dasar TVET negara. Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan NAIO bakal dilancar Perdana Menteri 12 Disember ini. Ia berperanan bantu kerajaan gubal polisi bersesuaian pembangunan teknologi berkenaan. Kita akan dapat input daripada seluruh industri berkaitan dengan apakah sebenarnya keperluan industri apabila kita bergerak ke arah AI ini. Kita kena menyediakan negara kita untuk AI, dan apabila kita laksanakan tugas tersebut, kita lihat kepada aspek bagaimana ianya akan membawa benefit ataupun kebaikan, tapi dalam masa sama juga ada risiko yang terlibat. Jadi kita kena lihat bagaimana kita boleh balance lah. Penubuhan NAIO juga berupaya tingkatkan keupayaan AI negara untuk perkukuh ekonomi digital dan perkhidmatan awam selain pembangunan mampan. Usaha pengairan kawasan tanaman padi ketika musim kemarau, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan pembinaan PAM mudah alih di Kemubu, Kelantan dijangka siap dan mula beroperasi pada Ogos tahun depan. Sedang dilakukan bila berlaku kemarau dan kita minta kawasan Kada ini menyediakan air, tetapi PAM tidak boleh digunakan kerana tak sampai kepada sungai itu. Maka Perdana Menteri meluluskan segera 20 juta untuk pengairan di Kemubu itu, tapi terpaksa dibuat pembangunan yang lain supaya PAM air itu sampai kepada Sungai Kelantan. Perdana Menteri meluluskan peruntukan berkenaan Mei lalu bagi pembelian PAM air untuk kegunaan pesawah di Kelantan. Ia bakal memanfaatkan lebih 7,000 petani. Pelantikan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong sebagai penasihat pelaburan masyarakat Cina di Malaysia merupakan penghargaan atas peranan beliau membawa pelabur dari Cina dalam industri halal Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelantikan itu juga atas kesefahaman bersama antara mereka. Saya umumkan pelantikannya ketika beliau mengikuti rombongan saya ke Shanghai bulan lepas, dan saya umumkan secara resmi di perhimpunan tahunan MCA minggu lepas. Ini berdasarkan pada latar belakang dan pengalaman beliau, dan beliau akan melakukan follow through atau tindakan susulan untuk senarai bakal-bakal pelabur itu untuk melabur di industri dalam bidang industri halal. Susulan dakwaan anggur import jenis Shine Muscat mengandungi bahan kimia berlebihan sehingga mengakibatkan keracunan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan jalankan pemeriksaan lanjut berhubung perkara itu. Kita akan pergi kepada pihak yang membuat kajian, terutama dan Mardi dan Makmal kita untuk kajian dan pengesahan. Kita melihat semua hal inputan ini memang kerajaan kita amat teliti. Dan soal-soal kalau ada apa-apa yang dilihat sebagai keracunan dan sebagainya.
Khamis lalu, pihak berkuasa Thailand beri amaran mengenai pencemaran anggur Shine Muscat selepas mendapati kebanyakan sampel yang dikumpul mengandungi sisa kimia berbahaya melebihi paras maksimum dibenarkan. Habib Jewels menzahir apresiasinya terhadap karyawan industri kreatif tanah air dengan menaja Anugerah Seri Angkasa 2024. Koleksi barangan kemas Habib bergemerlapan pada acara berprestij yang berlangsung kilang gemilang di Putrajaya semalam. Harapan saya supaya mereka akan terus berkarya, sebab itu salah satu daripada nilai-nilai yang kita mungkin akan boleh diterapkan kepada generasi-generasi yang akan datang, yang akan membawa budaya dan bangsa kita ke mercu yang lebih berjaya lagi. Dengan tema Berlian Berkilauan, Habib menampilkan keindahan barang kemas eksklusifnya yang digayakan pengacara, penyampai anugerah dan penyanyi. Ini termasuk koleksi Oro Italia 916. Jadi kita merasakan dengan apa yang kita ada bersesuaian dengan konsep yang dibawa oleh Anugerah Seri Angkasa ini. Jadi saya rasa amat berbesar hati dari pihak Habib untuk sama-sama turut menjayakan dan mengambil bahagian dalam acara ini. Habib turut menaja hadiah barangan kemas kepada pemenang anugerah khas juri dan anugerah tokoh Seri Angkasa dengan nilai keseluruhan RM50,000. Seorang guru tidak menyangka usahanya menyimpan wang pendidikan sejak 6 tahun lalu buat si anak bawa tuah. Bukan setakat memiliki tabung pelajaran, malah beliau menerima tambahan RM10,000 selepas diumum menang cabutan siri Wow Merdeka. Rosmawati Mansor mula buka akaun simpan SSPN dengan tabungan RM50. Sebelum ni saya dah menyimpan simpanan untuk anak saya, tapi apabila dengan adanya simpanan SSPN ni, saya terus masuk simpanan ni untuk demi masa depan anak saya. Saya mula simpanan ni pada tahun 2018. Ibarat durian runtuh, beliau tidak menyangka usaha konsisten itu bawa tuah. Pengurusi PT-PTN Datuk Seri Nurliza Abdul Rahim menyifatkan kisah Rosmawati itu selari dengan slogan program iaitu Jom Jadi Superhero Anak Anda. Selain menjamin masa depan mereka, pendeposit juga berpeluang menerima dividen kompetitif. Ambil peluang ini, buka akaun simpan SSPN untuk anak-anak kita. Seawal usia sehari anak itu boleh dibuka akaun SSPN supaya apabila mereka mencapai umur 18, mereka akan dapat menyambung pelajaran tanpa membuat pinjaman ataupun kalau perlu pinjaman pada kadar yang rendah. Beliau ditemui pada majlis penutup bulan menabung simpan SSPN di Petaling Jaya. Pengunjung yang ditemui turut teruja dengan program berkenaan. Saya buka daripada RM30 lah. Mungkin untuk masa akan datang dalam sebulan 2 bulan lagi mungkin saya akan up lagi lah. Sebab baru first time kan, nak tengok dia punya perkembangan dia dari masa ke semasa. Datang sini memang nak buka akaun untuk anak-anak lah, untuk saving masa depan diorang lah. Saya rasa baguslah untuk anak-anak simpanan, bila lagi nak simpan kan. Kepada semua rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Tabungan Sedunia 31 Oktober 2024. Saranan Perdana Menteri agar kemudahan di stesen minyak terus dipertingkat wajar disambut baik semua pihak. Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM menyifatkannya sebagai cabaran positif untuk sediakan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan. Sebenarnya SOP di setiap stesen mewajibkan mereka untuk memeriksa tandas sekurang-kurangnya setiap 1 jam. Dalam pemeriksaan ini termasuk pembersihan dan penambahan bahan termasuk sabun dan tisu. Kami melihat usaha atau inisiatif ke arah matlamat ini sebaiknya diteruskan di peringkat syarikat minyak. Beliau juga puji tindakan Perdana Menteri yang buat lawatan mengejut untuk lihat sendiri kemudahan di stesen minyak. Ia perlu diteruskan untuk pastikan kemudahan berkenaan sentiasa pada tahap terbaik demi keselesaan pengguna.